Assalamualaikum dan salam misteri. Hari ini saya akan menyampaikan sebuah cerita yang bertajuk Santau Ibu Pentua yang dihantar oleh Faridah dari Serian. Dan kepada sesiapa yang ingin menghantar cerita anda, boleh hantar ke email yang tertera di bawah. Ceritanya macam tu. Nama aku Mila. Aku nikah dengan jejaka pilihan aku sejak aku bekerja di bandar lagi. Namanya Farhan. Seorang lelaki yang baik budi, pekerti. Si suka marah, solat pun si pernah tinggal. Sebelum hari pertunangan, aku diimbak oleh Farhan untuk berjumpa dengan bapaknya. Perjumpaan kali pertama aku rasa agak singkul. Segala yang berkenaan ditanya, baja sampai ni, gaji kita berapa. Sedangkan hendaknya dah tahu bahawa aku tu dengan Farhan memegang jawatan yang sama, gaji yang sama. Jadi sebelum aku balik, Mak Farhan sempat berbahasa basi. Makcik tu bukannya apa, Farhan ya. Makcik dah ada pilihan sendiri. Nyate kerja lawyer di KL nun. Tapi mun dah kita dua berkenaan sama diri, makcik si dapat nak madah apa-apa lagi. Aku noleh Farhan. Farhan pun noleh aku balik. Aku pun seolah nak beri reaksi apa. Selamatlah Kak ya. 3 bulan selepas mengikat tali pertunangan, Medua pun lalu nikah. Setahun lepas nikah, aku berhenti kerja sebab Farhan dah dinaikkan pangkat. Farhan kata, si perlu aku kerja, nya cukup gaji, dan nanggung aku. Nak dijadikan cerita, 3 minggu lekat nikah, Farhan ajak aku berambih ke rumahnya. Aku sebagai bini ikut ajaklah. Selama aku tinggal dengan mentua aku menghadapi macam-macam bentuk dugaan dan cabaran. Aku selalu dipeli, dianok, masak, cik nyaman. Ada jasa salahku. Ya salah, nak tuk salah. Sampai ada masanya aku rasa fed up. Tapi rasa malu mak mentua aku selalu marahkan aku dengan semua orang yang ada dalam rumah ya. Banyak kali dah aku ngadu dengan Farhan tentang perangai maknya. Farhan tu kali je aku ngadu, nya akan kata, kita si tahu gi bait mak kami ya, macam ni. Kita si tahu apa-apa. Wis tak diam je. Confident je bunyi suara Farhan tu. Seminggu kemudian, aku akhirnya balik ke rumah diri pun. Malam pertama tinggal di rumah. Si tahulah. Macam ni aku terjaga jam 3 pagi. Rasa si sedap badan. Rasa mual. Nak muntah. Dah si tahan dengan mual, aku pun berikutlah ke jamban. Dan muntah banyak. Aku terkejut. Muntah aku penuh dengan cingkrik kecil. Dah je banyak. Aku dengan keadaan yang lemah, si berdaya, nak berjalan, nunggah Farhan yang sedang nyenyak tidur. Abang! Abang! Si nyerin, tapi cukup nyerin bila didengar dalam bilik tidur.
Farhan yang mengeliat cari sini bunyi terus bingkas bangun. Bila aku dah terduduk, lemah dekat depan jamban ya. Ya Allah, kena toyang. Farhan pun mengusap belakang badan aku. Aku dah terasa terlalu lemah nak berkelakar. Si berdaya lagi. Terasa seluruh badanku lemah. Aku terus pingsan. Dah si tahan dengan kejadian macam ya, akhirnya aku ajak Farhan jumpa dengan seorang ustaz. Kenalan bapa aku. Proses mengubat berjalan dengan lancar. Muntah aku yang masih penuh dengan cingkrik kecil rambut serta darah dari badan aku diimpun. Dalam sebulan 2 waktu, kita ada makan dekat sini-sini kah? Tanya ustaz dengan aku. Si ada ustaz, jawabku ringkas. Masih lemah bila dah muntah terlalu banyak haria. Dari jawapan yang aku beri, sebenarnya nak jaga hati Farhan. Bila ustaz tanya aku pasal ada makan sini-sini ya. Aku teringat bila aku berambih rumah mak mentua aku. Waktu ya Farhan keluar, aku tinggal seorang diri dengan mak mentua aku dengan 2 orang adik ipar. Si tahulah macam ni mak aku masakkan bubur jagung ya. Tapi yang peliknya bila ada adik ipar aku nak minta bubur etek, cepat mak mentua aku menepis tangan adik ipar aku makanan tu pakai mila je. Aku masak pakai mila je. Bukan nak macam-macam, kata mak mentua aku. Jelas apa daripada hari etik ingat aku dengan soalan dari ustaz yang tadi. Bila ajak ke rumah, aku ceritakan apa yang terjadi dengan aku masa Farhan keluar sekejap ke kedai. Bila ajak ke rumah, aku ceritakan apa yang terjadi dengan aku masa Farhan keluar sekejap ke kedai. Belum sempat aku habiskan cerita, Farhan terus tengking aku. Kau jangan nak macam-macam. Jangan pandai nak mula cerita macam ya. Mak aku ya. Bukan mak kau. Nerais Farhan tu. Suaranya memenuhi ruang rumah. Terkejut dengan perangai Farhan masa saya jua. Si bang, kami bukan nak menuduh. Mila nak ceritakan ajak tu. Jelas Mila lagi. Si ada. Aku si mau agi dengar apa-apa cerita macam tu. Berkaitan dengan mak aku. Tengkingnya lagi. Bahu aku terhejut disebabkan suaranya yang tinggi. Aku bertunduk nanggal lantai je. Hampir setahun aku merana disebabkan penyakit tu. Sakit aku datang dan pergi. Aku akan rasap. Nang panas gila. Walaupun aircon dah dibuka. Aku masih juga rasa panas. Panas macam berdiri di sebelah api. Tiba-tiba suatu hari, masa Farhan kerja di luar, telefon aku berdering. Ada panggilan masuk. Panggilan daripada mak mentua aku. Macam ni rasa kau sakit sih. Mau aku tambahkan lagi rasa sakit kau kah? Boleh mak mentua aku. Mak pada apa tu mak? Aku heran dengan soalan yang baru diberi oleh mak aku ya.
Kau si tahukah? Selama setahun dah aku buat kau macam tu. Tapi aku pelik. Tak jawab nyawa kau tu. Oh. Kata mak tua aku, Gik. Astaghfirullahalazim, Mak. Mak. Mengucap panjang aku bila dengar pertanyaan yang baru dipadah oleh mak aku mas saya. Kau nak madah dengan Farhan? Cobalah kau. Sia. Sama ada Farhan percaya kasih. Ataupun kau tu. Gelaknya menambahkan kekecewaan lagi di hati aku. Panggilan terus diletakkan. Saya menunggu jawapan dari aku. Aku dah cik tahan. Keesokan harinya Farhan pun balik dari kerja luar. Aku ceritakanlah dengan Farhan. Berapa kali aku dah madah. Jangan pandai nak mula cerita pasal mak aku. Si faham kah? Bahasa apa kau tu? Aku jadi kecil hati bila ditengking, diterengak macam ya. Malam ya, Farhan langsung si negur aku. Tidur dalam bilik pensik. Malam juga lah aku rasa nak muntahkan sesuatu. Lalu aku berikut ke bilik air. Aku muntahkan rambut berkumpul-kumpul. Dahlah banyak. Aku mengeram kesakitan. Tunggah Farhan si dengar. Malah Farhan si duli dengan apa yang berlaku dengan aku. Panggil Farhan semakin hari semakin mempedulikan aku. Aku pun makin hari makin lemah, kurus dari yang sebelumnya. Rupa aku pun dah si terurus. Bang, mak dah ambil lagi berubat bang. Si terkabir dah metok dengan sakit tu bang. Suara Milah hampir si kedengaran disebabkan oleh terlalu lemah. Si berdaya, si ada tenaga disebabkan sakit misteri yang diterima. Mbak berbuat apa gig kau, ha? Si habis-habis nak menyusahkan aku. Marah Farhan gig dengan aku. Aku dah si mampu nak membalas. Mata aku dah gugup. Itu dia mata aku. Sarmila binti Junaidi, aku ceraikan kau dengan talak 1. Suara Farhan yang berdentum sekali dengan bunyi kilat yang ada di luar rumah. Angin di luar pun seakan memahami keadaan aku ketika selepas aku diceraikan. Aku pun balik ke rumah mak bapak aku di kampung. Alangkah terkejut datnya negara aku. Cita urus, libah mata hitam, cengkok, kayak ada bau hanyir. Lama ni pun aku mandi, bau yang jua hilang dari badan aku. Mak bapak aku berikhtiar ubat aku secara Islam. Dan alhamdulillah kini itu aku dah beransur baik. Walaupun kadang makan muntah balik. Farhan sepi siap dah berita. Keluarga mentua aku lebih lagi lah. Tetapi beberapa bulan lekat kejadian dia, Farhan mula mendatangi aku di kampung. Menyatakan sesuatu yang dah ditahunya dari dulu. Aku maafkan, nak melupakan, susah. Keadaan mak mentua aku seperti yang dipadah Farhan, si mampu bergerak lagi, kena stroke. Macam ialah cerita aku bila dikenakan santau makanan
oleh mak mentua aku diri pun. Disebabkan Syed rajin dengan aku dan Syed mau menerima aku sebagai menantunya. Pengajaran yang aku boleh kongsikan di situ adalah kena kenal benar-benar dengan bakal suami kita ataupun isteri kita, bakal mentua. Sekian cerita dari aku, Mila. Assalamualaikum dan salam misteri. Cerita kami seterusnya ialah Saka Ula dihantar oleh saudara Arif dari Batang Air. Kepada sesiapa yang ingin nak hantar cerita kita orang, boleh hantar ke email yang tertulis di bawah. Kisahnya bermula apabila aku meneman bapa saudara aku namanya Pak Man pergi ngubat orang. Pak Man pergi ngubat seorang kenalannya kena sampuk masa pergi memancing beberapa hari yang lalu. Nak dijadikan cerita yang diubat namanya Syakir. Menurut cerita nak disampaikan oleh bininya Sumayah. Botol nak berisi kulit ular nak anyut di tepi Syakir. Tapi si Syakir tok tek si sengaja terbuka botol dia bila nak nikam botol dia ke tengah sungai. Lepas jak kejadian dia, Syakir berubah secara mendadak. Tegurin, kaku. Kebanyakan masanya lah ke dia. Syakir tik tegurin masa kami orang datang ke rumahnya. Syakir yang digurinkan mula meliuk pintukkan badannya tidak ular. Aku nyelin bapak di sebelah. Bapak tik hanya nyelin palaknya aja lah. Menanggar si Syakir ya tik. Pak Man yang ada si jauh dengan aku mengiling bila diceritakan Sumayah apa yang terjadi. Kau si ikhtiarkah cari orang lain sebelum kau cari Pak Man? Tanya Pak Man dengan Sumayah. Ada Pak Man, tapi semua yang datang ubat sakit tabung lari sebab masa ubat dia ada ular yang penuh di ruang ya. Kata Sumayah ringkas. Oh, Pak Man pun mengangguk faham. Aku coba yang terbaik. Semoga Allah izinkan dan Allah pemudahkan segalanya, kata Pak Man lagi dek. Lantas nyuruh Sumayah menyediakan bahan untuk mula berubat. 10 minit lekat yatik, Sumayah kembali dengan bahan yang dah disuruh oleh Pak Man. Nak didudukkah si Syakir tu, Pak Man? Tanya Sumayah dengan Pak Man. Si perlu biar ajak jaguin di siap sebelum aku nak mulakan. Tapi aku nak pesan. Mun ada benda belik, jangan ditegur. Mun ada ular, ingat, jangan dibunuh. Biarkan aja. Faham sih kita orang? Kata Pak Man lagi. Aku dengan bapakku serta yang ada siling pun angguk palak. Bismillahirrahmanirrahim, kata Pak Man diselangi bacaan ruqyah. Syakir yang dari tadi
terbaring, tenang mula-mula menggeliat. Kepanasan dengan ayat ruqyah yang dibacakan. Ada juga bunyi desas macam ular yang nak mantuk. Siapa kau? Siapa kau? Syakir secara tiba-tiba bangun dan duduk meluju, buka mulut dengan bersuara macam bunyi ular. Hamba Allah. Aku disuruh bininya bantu anak tok yang diganggu, kata Pak Man. Nambiak tok, aku pun. Kau kenal aku siapa? Ujar Syakir. Aku tahu kau siapa. Tapi aku kenal Nambiak tok. Dan aku mesti tolong anak tok dalam kesusahan, kata Pak Man lagi. Aku naga berkepala 3. Nak ngambil nyawa Nambiak tok. Kata Syakir. Sontak bunyi rumah Syakir macam ada yang menghempap, bergegar tiang rumah. Bapa aku tarik aku duduk lagi dekat dengannya. Terdengar beberapa surah ruqyah yang dibaca oleh Pak Man. Aku dengan bapakku duduk ajak, coba menguatkan semangat dengan bunyi yang bermacam-macam datang dari luar. Setelah beberapa minit, akhirnya Syakir yang menganas bulat lelah. Si lama lah kak ya, yang muntah darah hitam. Pak Man pun macam dah si berkaya lagi. Syakir, lain kali mun ada benda pelik-pelik lagi, kau boleh jangan dipegang. Biarkannya disiajak. Pak Man nak ingatkan, kau ajak tu, kata Pak Man dengan Syakir yang masih kurin lemah. Sebenarnya kau tu dah kena sampuk sakar ular yang dibuang. Dan sakar ular ya perlukan pemilik baru macam kau, kata Pak Man lagi. Sumayah yang sedari tadi duduk di tepi menghampiri lakinya yang sik bermaya. Beri air kosong untuk hilangkan haus. Kami orang pun minta izin nak balik sebab hari dah jauh malam. Ia adalah pengalaman yang aku nanggah di hadapan mata aku sendiri bila orang kena sampuk sakar ular. Nasihat Pak Man, mun pergi ngail, pergi sesi nikah, kalau ada jumpa benda yang pelik, jangan buka, jangan dipegang, biarkan aja. Kita sih tahu apa benda dalamnya. Pak Cu buka pintu. Iman ngancam ni nak masuk. Tok, aku bukalah pintu suruh dia dua masuk. Diana pun terus masukkan begnya dengan segala perkekas. Mbak masuk dalam rumah. Patung yangnya dapat, ya teknya susun dekat almari. Diana pun masuk tidur.